This call is now being recorded. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Kita sambung dengan selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin
الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du, ya ibadallah, sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirindui lagi dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lafaz teragung kita rafakkan kepada Allah. Satu lafaz kepujian antara makhluk dan kepada penciptanya kerana menghubungkan kita lagi dalam suasana alam maya. Syukur kepada Allah dikurniakan nikmat kesihatan, dikurniakan nikmat tempat tinggal, dikurniakan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Dalam kesempatan yang terhad ini, marilah sama-sama kita rafakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar salah seorang daripada sahabat kita, iaitu Kak Jamilah Kak Jamilah ataupun Jamilah Banda. Dia biasanya kalau dalam Google Meet ni akan tulis nama dia Jamilah Banda. Saya panggil dekat dia Kak Ilah yang selalu buat soalan. Dia ada dalam ni tak, Ji? Dia ada tak sekarang? Tak, saja dia tak masuk sebab sihat Ya Allah, sembuhkanlah sahabat kami ini ya Allah. Muliakanlah dia ya Allah. Gugurkanlah segala dosa-dosanya. Himpunkanlah dia bersama dengan orang-orang yang sabar, orang yang tabah. Diberikan kekuatan menghadapi ujianmu ya Allah. Sihatkanlah, sembuhkanlah tubuh badannya untuk sama-sama dapat kembali berkuliah bersama kami. Saksikanlah ya Allah, sesungguhnya kami sentiasa meninggikan kalimahmu, menyemai dan mencintai Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Kak Jamilah, tabah dan sabar ujian Allah. Macam itulah kita menanti giliran. Hari ni siapa, esok siapa, lusa siapa. Alhamdulillah. Hebat sungguh percaturan Allah dalam mencatur giliran. Ibarat kita ni yang beratur panjang, menanti giliran untuk dipanggil pulang. Tak tahu siapa dulu. Allah Ta'ala tak kira tahun diperanakan. Allah Ta'ala tak kira umur. Sampai masa Allah Ta'ala sayang lebih, dia panggil cepat. Dan Allah Ta'ala sayang lebih, disimpan lama. Semua kita bersangka baik kepada Allah. Dalam kita mengharungi ujian sebagai manusia, Allah Ta'ala sebut, aku nak tengok, aku bagi ujian ke hampa macam-macam. Untuk apa? Untuk aku lihat ayyukum ahsanu amala. Mana satu di antara kamu semua yang paling cantik amalan dia. Tak merungut, terus beramal.
Kita nak jadi antara hamba Allah yang ahsanu amala. Amalan yang paling tercantik. Amalan yang paling terbaik. Yang ni kita teruskan rutin harian kita dengan menuntut ilmu. Sebab kita nak duduk satu tempat di antara tempat-tempat yang dinamakan muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Siapa dia? Kita nak jadi penuntut ilmu. Walau mana kita duduk dengan siapa kita berguru, kita tetap nak menuntut ilmu. Maka oleh itu, kita cari satu ruang dalam kehidupan kita seharian ini untuk kita sama-sama menggali ilmu Allah Ta'ala yang maha luas. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian kita melalui kitab Jauhar. Yang ini kita akan masuk bab yang terbaru iaitu bab yang ke-8 pada menyatakan kelebihan bank. Kelebihan bank. Ataupun bank ni sebenarnya bahasa Jawa lah, bahasa Indonesia. Kita panggil bank. Bahasa Melayu pun dipanggil bank juga. Ataupun dalam bahasa kamusnya azan. Azan bermaksud pemberitahuan. Azan bermaksud pemberitahuan. Pemberitahuan apa tu? Memberitahu tanda masuknya fardu solat. Kalau solat sunat, orang bang tak? Orang tak bang. Hanya solat fardu sahaja yang disyariatkan azan. Okey, baik. Kita baca dulu muqaddimah dia. Sabda Nabi SAW. Man azana lis-salati 7 sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atun minan nar. Barang siapa bang bagi sembahyang 7 tahun pada hal mengira-ngirakan pahalanya pada Allah Ta'ala, tiada mengambil upah, nescaya disurat oleh Allah Ta'ala baginya kelepasan daripada api neraka. Barang siapa yang menjadi muazzin, atau kalau kata di tempat kita, kita akan panggil Bilal lah. Siapa tu Bilal? Siapa tukang azan? Bilal tu mengambil sempena nama siapa? Nama Bilal bin Rabah. Baik, kita tengok dulu sejarah azan. Subhanallah, hari ni kucing saya kacau sangat. Okey. Kita tengok dulu sejarah azan. Yang mana azan ini telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud disyariatkan? Telah pun diperjalankan ataupun diperkuat kuasakan pada tahun pertama hijrah. Iaitu pada hari Nabi sampai ke Madinah. Kemudian kita dah cerita macam mana ketika Nabi sampai ke Madinah, sahabat-sahabat Ansar berebut-rebut ajak Nabi duduk dengan mereka, dan akhirnya Nabi memilih mengikut pilihan unta, tak mana unta baginda berhenti. Di situlah tempat tinggal baginda, dan unta baginda SAW berhenti betul-betul di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan berbetulan di atas satu tanah lapang yang dinamakan hari ini dengan tanah Masjid Nabawi, milik 2 orang anak yatim. Baik. Hari kedua Nabi sampai. Nabi tak duduk, tak tidur, tak berehat panjang. Sebaliknya baginda terus membina masjid. Masjid yang hari ni yang kita duk ziarah. Bila kita pergi Madinah masjid itulah yang kita ziarah. Dari jauh kita akan terpandang 10 menara dia. Kalau malam nampak lampu berkerijau tu. Kalau kita ada di atas bas, waktu tu nampak dah lampu menara. Hati bagai diruntun-runtun. Air mata mengalir laju. Menyambut salam rindu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai di situ, Nabi pun buat masjid. Nabi beli terus tanah. Pada hari kedua, tahun pertama hijrah. Hari kedua, bukan Nabi tunggu hari ketiga, hari keempat tak. Nabi usaha terus pada hari kedua. Siaplah masjid dalam masa 1 hari. Dalam masa 1 hari dengan susah payah Nabi sendiri turut sama bergotong royong dengan para sahabat muhajirin dan juga ansar
untuk membina masjid yang pada ketika itu hanya berlantaikan tanah, berdindingkan daun tamar, berbumbungkan daun tamar dan pelepah-pelepah tamar. Tiang dia pun ambil batang-batang kurma, dibina mengikut kesederhanaan yang dimiliki oleh baginda ketika itu. Sahabat-sahabat bergotong royong apabila bersusah payah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam buka baju. Nabi buka baju sebab nak bubuh tanah dalam jubah baginda. Masa tu tak ada kereta tolak, tak ada jentolak, tak ada lori nak angkut tanah. Nabi buka baju dia, Nabi tanggung batu untuk dijadikan lantai agar lebih sama. Nak kambul lubang-lubang lopak-lopak yang dalam. Nabi tanggung di atas belakang baginda, Masya Allah. Hari kedua sampai setelah melalui perjalanan yang jauh. Begitu juga dengan sahabat-sahabat muhajirin tak merungut. Amboi, dah lah kita berjalan jauh. Sampai-sampai dia suruh buat kerja terus. Tak. Semangat jihad. Fisabilillah. Kerana Allah. Tidak ada rungutan. Jadi dah habis selesai siap pada hari ketiga. Maka berbicaralah mereka sesama sendiri. Fardu sembahyang dah pun disyariatkan semasa Nabi turun daripada Isra' Mi'raj. Lah ni cara macam mana pula kita nak panggil orang main masjid? Mereka ni bukan duduk dekat-dekat macam lah ni kita tengok hotel ada semua rapat-rapat situ. Dulu jauh-jauh kan? Macam mana kita nak panggil dia main sini? Maka Nabi pun kumpul para-para sahabat yang ada di situ. Lalu sahabat, di antara sahabat sebahagiannya memberi pendapat, kita cucu api. Setiap kali masuk tu kita bakar api bagi naik. Bila mereka tengok asap naik tu, asap naik ke langit tu, mereka nanti tahu, masuk waktu solat. Nabi gelek kepala secara lembut dan perlahan. Nabi kata tu serupa majusi. Agama majusi lalu itulah mereka sembah api. Jadi Nabi tak mahu serupa dengan mereka. Seorang sahabat lagi kata, lah ni macam ni. Kita bunyi loceng. Masuk waktu kita bunyi loceng. Nabi gelek kepala. Nabi kata, itu menyerupai Nasrani. Bila mana mereka nak sembahyang, mereka akan bunyikan loceng. Itu adalah panduan bagi solat orang Nasrani. Jadi Nabi kata, wahai sahabat yang aku kasihi, tak boleh, aku tak mau. Kalau boleh, jangan ada tasyabuh. Apa yang dimaksudkan dengan tasyabuh itu? Sesuatu yang menyerupai. Menyerupai panggilan solat orang Nasrani. Nabi tak mau. Baik, seorang sahabat tampil ke hadapan, ya Rasulullah. Kalau api pun tak mahu. Kalau loceng pun tak mahu. Apa kata kita? Tiup terompet. Bunyikan terompet. Dan Nabi juga mengatakan bahawa itu adalah panggilan solat ataupun panggilan beribadah untuk orang-orang Yahudi. Maka sesungguhnya aku tidak mahu ada bentuk-bentuk tasyabuh. Maksud tasyabuh ni menyerupai amalan orang-orang yang bukan Islam. Aku tak mahu bagi serupa sikit pun. Kita Islam ada identitas sendiri. Nabi pun katalah kepada sahabat, tak apa. Kita bermusyawarah lagi. Mesyuarat ditangguhkan pada hari ketiga tahun pertama hijrah. Pulang para sahabat. Pakat-pakat pikir lah Nabi kata. Pakat-pakat pikir. Dan di antara sahabat itu adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Melakukan istiqarah pada malam tu. Allah Ta'ala nak datangkan satu ilham melalui mimpi Abdullah bin Zaid. Siapa Abdullah bin Zaid ni? Abdullah bin Zaid bin Asim bin Sa'labah. Yang mana dia adalah anak kepada Nusaybah binti Ka'ab. Bila sebut nama mak dia, Nusaybah binti Ka'ab ni siapa? Dia adalah sahabiah. Sahabiah ni sahabat perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan girlfriend, bukan markah dak. Sahabat perempuan maksud dia, kalaulah ukhuwah semua ingat,
saya pernah cerita di dalam peperangan Uhud, satu-satunya wanita yang berdiri berlawan dalam peperangan Uhud, menghayun pedang sehingga gugur syahid. Siapa dia? Nusaibah. Wanita yang bangkit. Dia sebenarnya dia ikut Rasulullah di peperangan Uhud tu sebab dia nak bantu, nak jadi jururawat. Tapi bila dia tengok orang Islam dah makin terhimpit, tertindas dan sebagainya, maka dia memilih untuk menghayunkan pedangnya. Sehingga dia syahid di situ. Dialah ibu kepada Abdullah bin Zaid ni. Ada orang-orang hebat ni, ada orang-orang hebat. Kerdil kalau nak sebut tentang mereka punya sumbangan mereka pada Islam. No? Kita ni apa? No? Tak ada apa-apa. No? Tak ada apa-apa, ya Allah. Dan kemudian dalam mimpi Abdullah bin Zaid itu, dia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Hadis ni panjang cerita dia. Dia mimpi datang seorang laki-laki yang berpakaian hijau kepada dia. Berjubah hijau dan berserban hijau. Laki-laki itu membawa loceng. Bila dia bawa loceng yang besar. Dalam mimpi tu, dia ikut laki-laki yang bawa loceng tu. Ikut laki-laki yang bawa loceng tu sehingga dia mengelilingi laki-laki itu dengan harapan memujuk laki-laki tersebut. Dia nak beli loceng di tangan lelaki tersebut. Dia nak beli loceng tu. Laki-laki tu tanya dia, kamu nak buat apa dengan loceng ni? Dia kata, kami nak panggil orang bersolat. Kami tak tahu. Masjid dah kami bina. Tapi macam mana panggilan solat? Maka ada di kalangan kami yang memberi pendapat untuk membunyikan loceng. Laki-laki yang pegang loceng tu kata, ini menyerupai panggilan orang Majusi. Ya, orang Nasrani. Mai, mau dah aku ajak kalimah apa? Dia pun ajak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulang sebanyak 4 kali lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Dilagukan oleh Bilal bin Rabah. Sampailah habis. Sampailah habis. Diajak. Lepas tu terjagalah Abdullah bin Zaid ini daripada tidurnya. Keesokan subuh. Subuh-subuh pergi jumpa Rasulullah. Cerita kat Rasulullah mimpi dia. Bila dia cerita kat Rasulullah mimpi dia. Lepas tu Rasulullah kata. Al-haqq. Mimpi kamu benar. Mimpi kamu benar. Tidur orang dalam keadaan berwudu. Tidur dalam keadaan dia bersolat. Istikharah. Minta petunjuk daripada Allah. Maka Allah Ta'ala datangkan melalui mimpinya satu ilham. Bukan wahyu ilham. Yang mana agar kalimah-kalimah azan itu disebut seperti mana yang kita duk dengar hari ini. Lepas tu dia kata kepada Abdullah bin Zaid, wahai Abdullah bin Zaid, ajak kepada Bilal. Ajak kepada Bilal bin Rabah. Kerana sesungguhnya Bilal ni dia mempunyai suara yang lebih lunak dan nyaring. Suara Bilal kuat. Bilal ni Allah Ta'ala bagi kekuatan bukan sekadar pada tubuh badannya yang gagah perkasa. Tetapi suara dia kuat. Hingga lontaran suara dia itu boleh mendengarkan pada sebahagian besar daripada penduduk-penduduk Madinah ketika tu. Jadi dia kata, halah ni hampir ajak Bilal. Sebab suara dia lagi sedap daripada seorang. Lepas tu bila dia ajak Bilal, Bilal pun praktis. Mailah Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku juga bermimpi kalimah yang sama. Tanya Rasulullah, awak tak abang dekat aku awal-awal tadi. Dia kata, aku takut kerana dalam mimpiku itu, aku bertemu bukan dengan wali Allah. Kerana aku adalah orang biasa yang tidurnya mungkin ada berlaku kesilapan. Maka kata baginda SAW, tidur orang dalam berwudu, tidur orang dalam istikharah,
tidur orang dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka mimpinya adalah mimpi yang baik, mimpinya adalah mimpi petunjuk. Itu di antara salah satu syariat solat sunat istikharah. Dan apabila diiakan oleh Saidina Umar Al-Khattab, maka Nabi SAW pun mensyariatkanlah azan pada hari keempat daripada tahun pertama hijrah baginda SAW. Maka dilaungkanlah azan. Ketika mana dilaungkan azan, orang-orang Madinah yang waktu tu berada dalam rumah dengar azan daripada Bilal bin Rabah tu masing-masing terhenti. Tengah dah buat kerja apa pun berhenti. Panggilan apakah yang begitu mendayu, merdu, burung-burung yang lintas di atas. Sehingga berhenti bertafakur, mendengar kalimah Allahu Akbar dialunkan, dilaungkan, memecah ruangan langit-langit Allah, memecah ruangan angkasa dengan suara lunak Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Nak dengar tak? No? Nak dengar tak? Nak dengar. Mintalah rezeki pada Allah agar kita menjadi ahli syurga. Bilal akan azan sebelum Al-Quran dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai hidangan lemak merdu di dalam syurga nanti. Insya-Allah ada peluang. Nah, kita semua ada peluang minta pada Allah dengan rahmatnya melalui amal soleh yang kita lakukan. InsyaAllah tidak ada yang mustahil. Nak dengar tu? Nak dengar ya Allah. Nak dengar, nak tengok, nak duduk dengan mereka, nak kawan dengan mereka. InsyaAllah. InsyaAllah. Walaupun kita bukan siapa-siapa. Kita adalah manusia kedil dengan diri yang penuh dengan dosa. Hadir kepada Allah dan juga Rasulnya. Meraih simpati dan rahmatnya. Menuntut syafaatnya. Untuk menjadi ahli syurga. Ya Allah. Layakkan kami ya Allah. Layakkan kami ya Allah. Dengan rahmat Allah. InsyaAllah nikmat yang terbesar. Salah satu di antara nikmat yang terbesar. Dapat mendengar Rasulullah baca Al-Quran. Dapat mendengar Bilal bin Rabah azan. Nikmat yang paling besar. Dapat melihat zat Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Akan diulang sejarah ni kembali. Maka selepas itu, Bilallah di antara orang yang paling utama. Setiap kali masuknya waktu solat, dia nanti dia masuk. Dia ada antara orang yang hadir awal. Masuk ke dalam Masjid Nabawi yang adalah ketika itu binaannya sungguh sederhana. Kalaulah kita ada pada ketika itu bahagianya. Walaupun bersila di atas tanah. Tanpa kapet tebalnya. Tak ada aircon pun. Bahagianya mereka. Kerana kaya jiwa mereka. Ada Nabi SAW. Dia duduk sebelah Nabi. Dia kan tak pernah pakai kasut. Sahabat yang tak pernah ada kasut. Kenapa? Fakir. Miskin kasut pun tak mampu nak beli. Nabi akan pegang tapak kaki dia yang tebal tu. Kematu habislah. Nabi nanti kata, telapak kaki ini yang ku dengar berjalan di syurga. Allah. Orang dia tak handsome pun. Tetapi telapak kakinya dah ada di syurga. Itulah Bilal bin Rabah. Hebat, 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 ya Allah. Kagumnya kita, ya Allah. Dan kemudian kata Nabi bagi syarat azan. Masuk waktu, Nabi akan tepuk paha Bilal. Naik azan. Dia nanti adalah di atas satu mimbar yang tinggi. Batu saja, naiklah di atas batu tu. Laungkanlah azan. Itulah yang berlaku hingga sampai Nabi wafat. Wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila tinggal terus azan. Terus dia tinggal. Berapa lama bila jadi muazzin Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam 11 tahun. Lama nah. Lama. Sebab itu ada hadis di sini. Man azana li salati sab'a sinin. Siapa yang menjadi azan, tukang azan, selama 7 tahun. Muhtasiban. Ikhlas kerana Allah. Bukan kerana nak dapat upah. Bukan kerana nak minta duit, nak minta gaji. Kutiballahu lahu bara'atum minan nar. Nescaya Allah Ta'ala akan tulis baginya. Suratkan baginya kelepasan daripada neraka. Bara'ah. Kebebasan daripada neraka. Bilal jadi selama tempoh 10 tahun. Tahun ke-11 wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia lari nah. Lepas dia kebumikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia tengok tempat Nabi kosong. Dia menangis. Dia bagi isyarat suruh dia azan. Dia cuba berkali-kali. Apabila sampai kepada kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia akan jatuh tersepuk. Dia kata, aku tak boleh duduk di Madinah. Aku tak boleh duduk di Madinah. Kerana sesungguhnya setiap ruang, setiap sudut bumi Madinah ini merakamkan gambar baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenangan yang cukup indah aku bersamanya. Dia lari. Dia keluar daripada Madinah. Dia pergi ke Syria. Tak sanggup nak terus duduk. Jadi selama tempoh 10 tahun dia menjadi muazzin. Sampailah ke dalam waktu tidur dia jadi gubernur di Syria. Dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam mimpi dia. Wahai Bilal, hang tak rindu dekat aku ke? Allah. Dia yang selalu dengan Rasulullah berindu. Apatah kita ni yang tak pernah tengok ni. Ya Allah. Malam tu juga terjaga daripada tidak bergegas naik kuda selaju-lajunya. Pulang ke Madinah. Sampai di makam Rasulullah. Menyembam ke bumi. Di atas makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Menangis semahu-mahunya. Sehingga basah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air mata tangisan Bilal bin Rabah. Tangisan rindu seorang sahabat kepada sahabat. Subhanallah. Allahu Akbar. Datanglah kedua-dua putera Sayyidatina Fatimah, cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husin. Seronok tengok dah. Seronok tengok. Lama tak tengok Pak Cik Bilal ni. Pergi ke mana menghilang. Bilal angkat dukung dua-dua tu. Seorang Sayyidina Husin, wajahnya menyerupai baginda sallallahu alaihi wasallam. Dikucupnya wajah itu berkali-kali. Lalu kedua-dua beradik tu minta tolong azan tolong azan. Lama kami tak dengar pasti azan. Tolonglah azan Rindu sangat nak dengar. Atas permintaan buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mampu nak tolak permintaan ni dia pun naiklah di atas mihrab yang tinggi. Melaungkan azan. Waktu tu bukan masuk waktu apa pun. Bukan masuk waktu sembahyang apa pun. Tapi atas permintaan kedua-dua jantung hati Nabi SAW. Membuatkan Bilal bin Rabah tak boleh nak tolak permintaan tu. Dia pun laungkan azan. Masya Allah. Penduduk-penduduk Madinah yang ada di ruang dapur. Yang ada di dalam kebun. Yang ada di dalam parit. Yang ada di ladang bertani. Semua keluar tercengang-cengang. Muhammad hidup balik ke? Muhammad hidup balik ke? Wanita-wanita semua keluar. Hidup balik ke Rasulullah? Ramai-ramai pakat pergi ke Masjid Nabawi. Tapi ternyata yang pergi takkan kembali. Yang ditinggalkan adalah syariat yang kita agungkan hingga ke hari ini. Itulah cara Bilal sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
tak terungkap perkataan hanya wa asyhadu anna, tak mampu nak menyebut kalimah Muhammad, melainkan jatuh hampir pingsan kerana terlalu merindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Jatuh luluh hati beliau, lantas turun daripada mihrab yang tinggi meminta maaf kepada kedua-dua beradik Hasan dan Husin. Pakcik tak mampu nak teruskan, tak mampu sungguh-sungguh. Kerinduan yang begitu besar kepada datuk kamu menyebabkan pakcik tak boleh nak teruskan. Dia tak boleh nak duduk pun di bumi Madinah. Bukan kerana dia benci, tapi setiap sudut, setiap ruang dalam bumi Madinah itu adanya kenangan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di antara munajat Bilal, kami selalu berlapar bersama. Jarang-jarang waktu hari kami kenyang. Allah, kita punya kenangan, kita selalu makan bersama. Subhanallah. Baik, sedikit sejarah azan. Dia azan bukan 7 tahun, tapi 10 tahun. Kalau 7 tahun bebas daripada neraka, 10 tahun wajib baginya syurga. Dan dia tak sempat lagi menjadi muazzin dah. Nabi dah dengar bunyi tapak kakinya di dalam syurga. Hebat. Hebat. Allah. Okey, baik. Itu untuk lelaki. Ada tak peluang azan ni untuk perempuan? Kita orang perempuan ni ada tak? Ada. Boleh azan. Kalau kita sama-sama kita saja. Boleh azan janganlah guna mikrofon. Sat lagi jadi sesat pula bila mana kita melunakkan suara sehingga didengari oleh lelaki yang ajnabi, ia takut menimbulkan fitnah. Sat lagi habislah suara dia tu sedap, rupa pun sega. Dia nak bermula fitnah. Jadi, bila yang macam mana kita nak boleh azan, kita sama-sama kita sahaja. Tidak ada hadirnya lelaki dalam jemaah itu, maka boleh kita azan. Agak sukar untuk kita jumpa satu-satu majlis yang sedemikian. Kalau kita azan pun, jangan guna pembesar suara. Sebaliknya, hanya dengar dalam jemaah kita sahaja. Itulah kalau kata nak cari pahala lah Dan Nabi sebut di sini muhtasiban ni maksud dia janganlah minta upah, tapi kalau orang nak bagi jangan tolak. Guru saya selalu berpesan kita jangan minta sebarang jenis upah atas urusan agama kita, tapi kalau orang bagi jangan tolak. Sebab kita bukan tak memerlukan dunia. Kita juga memerlukannya kerana kita hidup di dalamnya. Tapi kita jangan meminta-minta. Allah tak suka. Ibarat macam kita menjual agama atas nama agama. Jadi Bilal ni, kalau nak cerita Bilal bin Rabah ni, dia dapat upah tak? Baik. Dia tak pernah menerima gaji apa-apa. Hanya kalau Rasulullah makan, dapat dia makan. Biasanya penduduk Madinah bila bagi hadiah kepada Nabi SAW, ni bagi kat Bilal sama ni nanti ni bagi dekat Bilal sama adalah sesuatu yang dikepilkan hadiah untuk Bilal bin Rabah. Jadi Bilal ni selalu di antara sahabat yang menerima hadiah daripada para dermawan di bumi Madinah. Pasal apa? Dia di antara orang yang bertanggungjawab memberitahu masuk waktu solat. Mereka dulu tak ada jam macam kita. Cuma Rasulullah lah yang menjadi jam paling besar. Kalau bagi syarat pada azan Bilal pun azan. Itulah seterusnya yang berlaku. Okey, baik. Dan pada satu riwayat, diharamkan Allah dagingnya dan tubuhnya atas binatang yang melata pada bumi daripada memakan akan dia di dalam kuburnya. Satu lagi riwayat, satu lagi cerita, satu lagi hadis Nabi SAW
yang mana diriwayatkan, diceritakan, orang yang menjadi tukang azan ni, tukang bang ni, maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya itu daripada digigit oleh binatang yang melata. Maksud binatang yang melata ni, binatang yang duduk di dalam tanah tu lah. Cacing, cengkerik dan binatang-binatang yang memakan daging ataupun bangkai. Jadi secara kesimpulan daripada riwayat ni, iaitu jasad dia tak hancur. Tanah tak makan dia. Masih tetap utuh. Cantik elok. Kita dapat berita, banyak khabar. Apabila kubur nak dipindahkan daripada satu tempat kepada satu tempat. Memang ada di mana-mana tanah perkuburan. Ada satu jasad. Walaupun telah dikebumikan 30 tahun, 40 tahun. Malah lebih daripada tu lagi. Kapan dia masih lagi putih elok. Papan ataupun lahat dia yang ditutupi oleh papan itu masih lagi merah. Kalau kita tanya penggali kubur, dia boleh cerita kubur ni, dia beritahu kubur ni dia punya tancuk. Dia akan habaq siapa-siapa orang dia, orang apa dia amalan dia. Jadi kalau kata kita nak cari satu hidayah daripada Allah Ta'ala, bersahabatlah dengan penggali kubur. Dia boleh cerita dan dia akan tahu apabila dia korek pada bahagian-bahagian kubur ataupun mengorek lahat, ada tempat-tempat yang terkena papan, dia kata cepat-cepat dia akan kambus balik. Dia kata menghormati jenazah tu. Kadang-kadang bila mana cangkul dia tu kuat sampai cebeh kayu yang menutup jenazah tu tadi, menyebabkan ternampak di dalamnya. Dia kata kain kapan masih lagi putih bersih. Allah. Dia kata jenazah tu lama dah. Dia kata 40 tahun dah. Tapi masih lagi hebat. Saya punya birah penggali kubur. Kita tanyalah dia apa amalan tu. Dia kata dia dulu guru Quran. Allah. Guru Quran. Sebab tu kata jawatan tertinggi ni jadi guru Quran. Dia guru Al-Quran yang mengajar penuh ikhlas. Kan? Kita ingat kita dulu-dulu pergi mengaji. Bukannya ada yuran pun bagi kat tok guru kita. Tapi mak ayah kita suruh kita jadi macam khadam kepada guru tu. Buat apa yang dia suruh. Kalau pagi raya tu rumah yang pertama dia akan suruh pi rumah tok guru. Bawa lah pi dodoi ke, pulut kacau ke, kuih bakar hangit ke. Pi bagi kat tok guru tu dulu sebelum hampir round satu kampung. Jumpa tok guru tu dulu. Mengajar penuh ikhlas. Allah, Allah, Allah. Tempatkanlah kami bersama mereka, ya Allah. Kehebatan. Bersahabat dengan orang yang berdampingan dengan mayat. Kita akan dapat hidayah lagu lain pula. Baik yang diceritakan ni adalah orang yang tukar azan. Ini janji Allah. Ini janji Rasulullah. Mereka tak pernah menyalahi janji. La tukhliful mi'an. Jasadnya takkan dimakan bumi ataupun binatang-binatang yang melata. Dan bertanya seorang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahnya, "Ya Rasulullah, khabarkan olehmu akan daku dengan amal yang memasukkan daku dengan dia akan syurga." Sabdanya, "Jadikan diri kamu tukang bang bagi kaum kamu. Berhimpun mereka itu sembahyang dengan kamu." Sembahnya, maka jika tiada kuasa, sabdanya, "Jadikan dirimu imam bagi kaummu. Sembahyang mereka itu dengan kamu." Sembahnya, maka jika tiada kuasa, sabdanya, "Maka lazimkan olehmu dengan saf awal." Diceritakan seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada baginda SAW, "Apakah amalan yang boleh aku lakukan untuk melayakkan aku menjadi ahli syurga, mendapatkan aku masuk ke dalam syurga?" Maka sabda baginda SAW,
Senang nak masuk ke dalam syurga, mudah nak dapat masuk dalam syurga ni. Kata Nabi SAW, hang jadi muazzin. Jadi tukang azan. Ha. Lepas tu dia kata, kalau tak boleh, kalau tiada kuasa, kalau tak mampu, kalau macam kita orang perempuan ni, kita akan jawab, kalau tak mampu lah, kita tak mampu. Tak jadi tukang azan. Sebab terbatas. Orang perempuan ni. Jadi Nabi kata, kalau hang tak mampu, hang jadi imam. Okey, kita orang perempuan lah. Jadi imam pun aku tak mampu. No. Kalau di kalangan kita sahaja, boleh. Kalau dalam ahli keluarga kita, dalam rumah, dalam rumah, sembahyang fardunya. Tapi kalau dengan anak tu, anak perempuan lah. Dengan anak lelaki. Anak lelaki ni tak boleh. Awak orang perempuan jadi macam tu. Allah sayang lebih. Allah bagi kat kita markah percuma, pahala percuma. Hang suruh ajak anak hang bagi jadi orang yang pandai azan. Pahala dia azan dapat dekat hang sama banyak. Ajak anak hang sampai dia boleh jadi imam. Pahala dia sama banyak dapat dekat hang. Sahabat ni kata, kalaulah nak azan pun aku tak mampu. Nak jadi imam pun aku tak mampu. Macam mana ni dua-dua ni? Kata Nabi SAW, hang duduklah di saf yang awal. Saf paling depan. Okey, kita orang perempuan kalau ketiga-tiga benda ni, kita tak mampu, no? Kita tak mampu. Tapi kita mampu menyuruh ahli keluarga kita atau siapa-siapa. Katalah kita tak ada ahli keluarga yang ada lelaki dalam rumah kita. Semua perempuan belaka. Kita boleh bagi tahu pada adik atau abang kita, kepada pak penakan kita, atau mungkin kepada yang lain-lain. Yang boleh kita berkawan dan kita menyebarkan dakwah. Sebab Nabi pesan jadi tukang azan. Sebab dia orang kerana orang pergi semayang. Kerana orang semayang. Sebab orang dengar, dia dah azan masuk waktu. Tak mampu, jadi imam. Orang akan ikut hang. Kalau tak mampu, pilih cari stall yang awal. Kalau tak mampu macam kita ni, suruh dia buat ketiga-tiga benda ni. So, kalau lah anak balik abang, hari ni azan pun dia, imam pun dia, makmum pun dia. Alhamdulillah. Bahagianya hati mak. Bahagianya hati mak, ya Allah. Allah bagi 3 darjat. Awal-awal pagi, terima kasih ya Allah. Syukur pada Allah. Baik. Kita nak duduk soal. Perempuan ni nak duduk soal macam mana? Nak duduk belakang imam. Tapi kalau kita sama-sama kita, boleh, no? Boleh. InsyaAllah. Allah. Ini pecahan. Dan orang bang itu, orang azan itu digelar sebagai hajibullah. Apa dia hajibullah ini? Yakni seperti orang menunggu pintu menanti memberi izin bagi manusia dengan masuk kepada raja. Hajibullah, pengawal Allah. Allah ni perlukan pengawal tak? Dia jadi pengawal yang duk tunggu macam kita tengok pengawal di raja pintu paling, bukan paling di tepi pagar ni. Itu nak masuk jumpa dengan raja. Sembahyang ni kita masuk jumpa dengan Allah. Kita masuk solat. Kita nak berkata-kata dengan Allah. Kita nak bersembang dengan Allah. Kita masuk jumpa dia. Setiap kali masuk waktu sembahyang, kita jumpa dengan Allah. Sebelum kita masuk jumpa dengan Allah, kita akan melalui hajibullah. Siapa dia? Tukang azan tu hajibullah. Dia tunggu tepi pintu. Dia buka pintu, hamba bolehlah masuk. Lagi dia tak buka pintu, hamba tak boleh masuk. Maknanya dia azan, hamba bolehlah sembahyang. Lagi dia tak azan, tak masuk waktu sembahyang, hamba tak boleh sembahyang. Itu dinamakan sebagai hajibullah. Yang mana dia kata, demikianlah orang yang memberi ketahui akan manusia dengan masuk waktu sembahyang. Bang yang munajat dengan Tuhannya diberi dengan tiap-tiap kali bangnya pahala 1000 Nabi. Besarnya pahala seperti pahala 1000 Nabi. Allah. Dan imam itu. Tadi dia kata suruh azan. Tak mampu nak azan, jadi imam pula.
Imam tu siapa? Imam itu wazirullah. Apa dia wazirullah ni? Yang ni seperti wazir tempat mengikut manusia dengan dia pada sembahyang mereka itu. Diberikan dengan tiap-tiap sembahyangnya pahala 1000 siddiq. Ha. Wazir ni apa? Wazir ni menteri. Nah. Wazir ni menteri. Tadi Haji Bullah ni pengawal yang duduk kita panggil yang bodyguard yang ada dekat tu. Kan? Yang ni yang wazirullah ni menteri. Menteri. Yang mana dia kata apabila manusia itu bersolat, ikut pergerakan kamu, rokok kamu. Lagi tu imam tak rokok. Tak rokok lah kita. Dia baca panjang-panjang lah kita berdiri. Dia sujud lama, sujudlah kita. Dengan lama mengikut gerakan imam. Apabila manusia semua ikut pergerakan, maka diibaratkan kamu ini adalah menteri. Kita panggil apa? Memanda menteri. Mentara guru. Lagi dia tak bergerak, kita tak bergerak. Walaupun kita dah masuk di dalam gerbang. Menghadap dengan Allah Ta'ala. Tapi kita tak boleh suka-suka bergerak ikut suka kita. Lambat sangat itu imam ni. Nak rokok pun terketak-ketak. Nak mangkit daripada sujud pun bertampan-tampan. Baik aku cepat. Tak boleh. Kena ikut dia. Dia wazirullah. Dia adalah menteri Allah. Kalau hang tak ikut dia, tak sah sembahyang hang. Tu dia punya besar darjat dia, pangkat dia. Dan pahalanya seperti mana 1000 siddiq. Siddiq ni siapa? Iaitu sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sebagai as-siddiq. Bukan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi semua yang benar-benar belaka. Maksud siddiq ni orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus di dalam beramal kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu dipanggil sebagai siddiqin. Siddiqin dengan syuhada, siddiqin lebih tinggi dah. Siddiqin lebih tinggi. Dan kemudian dia kata, dan orang alim itu adalah wakil Allah. Wakilnya apa dia? Wali. Orang yang alim, orang yang berilmu itu, jumpa tok-tok alim. Kita menghormati, minta doa daripada mereka. Berebut-rebutlah. Mohon agar didoakan kepada kita, ahli keluarga kita. Tolong doa untuk kami. Ya Tuan Guru. Tahun ni peramai. Allah Ta'ala ambil Tuan-Tuan Guru. Yang terbaru adalah Syekh Fahmi Zamzam. Seorang guru daripada Indonesia. Tetapi lebih banyak dakwahnya disebarkan di Malaysia ni, Habis Allah Ta'ala kutip ambil. Takutlah, tinggallah kita yang tak tahu apa ni. Yang bertebar-tebar tinggallah ulama-ulama hari ni. Yang masing-masing bergaduh. Berikhtilaf sesama mereka. Takut kita tak tahulah yang mana satu nak ikut. Ni kata kat kau ni kata kat kau tu. Takutlah. Tak tahu nak masuk belah mana. Minta pada Allah. Itu je yang boleh Dan dia kata kalau nak jadi wali Allah ni, dia kata kamu kena jadi orang alim. Yang mana dia kata mereka itu adalah wakil Allah. Diberikan dia dengan tiap-tiap hadisnya. Hadisnya itu percakapannya. Ilmu yang dikeluarkannya. Nur pada hari kiamat nanti. Dan disuratkan Allah baginya ibadah 1000 tahun. Pahala yang akan diperolehinya adalah seumpama 1000 tahun. Banyaknya dah. Nak hidup pun tak tahu berapa hari lagi. Nak tengok-tengok dapat pahala 1000 tahun. Jadi orang alim. Kalau tak alim sangat pun, cari bagi ada sikit alim ni apa makna? Orang yang ada ilmu. Bukanlah hidup sampai tak tahu apa cuma janganlah mengaku alim ke orang malu Dan orang yang belajar ilmu, alhamdulillah ada juga tang sini. Orang yang belajar ilmu di kalangan lelaki maupun perempuan, mereka itu digelar khadam Allah Ta'ala. Maka tiada balas bagi mereka itu melainkan syurga. Dalam tingkatan-tingkatan yang tinggi di antara hajibullah, wazirullah, waliullah. Dapat jadi khadam Allah. Allah. Pun jadilah.
dapat jadi khadam Allah. Mudah-mudahan kita jadi khadam Allah. Apa dia khadam ni? Hamba suruhan. Macam mana nak jadi hamba suruhan ni? Banyak nama hamba suruhan. Macam level kena ada. Hamba suruhan ni di antara level tertinggi nak. Dia ikut saja apa Allah perintah. Dia jauh apa yang Allah Ta'ala larang. Itulah khadimullah. Khadam Allah. Susah rupanya nak jadi khadam Allah. Memang susah. Nah, yang dia tak bagi tu yang kita nak buat juga. Yang dia larang tu jangan buat. Yang dia benci, yang dia tak suka tu kita tinggal buang. Hak yang dia, tak apalah. Kalau dia kata tak apa tu harus. Kalau para sahabat, siddiqin, dia pun tak buat benda harus nah. Harus pun tak buat. Kita ni, hak yang makruh pun kita buat, apatah lagi harus. Oh, dia kira, harus. Makruh tak apa. Jadi kita nak jadi khadam Allah. Susah sebenarnya dah. Jadi penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu menghambakan diri nak mencari ilmu Allah Ta'ala. Tahu diri tak reti. Jangan segan untuk belajar. Jangan malu untuk bertanya. Sesungguhnya kita tidak tahu. Dalam suasana yang serba tak tahu, berdampinganlah dengan orang-orang yang berilmu. Kalau kita tak mampu nak berdampingan dengan orang yang berilmu, berdampinganlah dengan orang yang rajin belajar ilmu. Kerana sesungguhnya syafaat orang yang belajar ilmu tu boleh kita tumpang sekaki. Kan kita bila kita tak tahu satu-satu hukum, kita tanya, tanya dia. Dia rajin belajar, dia rajin mengaji, dia mengaji kat kawan tu kawan ni. Kita bertanya. Dengan izin Allah dia boleh jawab. Tu kata nak. Kalau kata kita tak berkawan dengan orang yang rajin menuntut ilmu, kita berkawan dengan kawan yang suka kawan dengan orang yang menuntut ilmu. Hang kawan dengan dia kan? Dia tu rajin mengaji kan? Aku tanya hang Ustaz. Dia takkan tak cerita. Aku tak tahu. Nanti saat aku tanya dia. Tanya dia, dia kata, dia pun tak berapa hari. Nanti saat aku tanya Tok Guru aku. Itulah kita. Nah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita masuk dalam level ni. Khadimullah. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. InsyaAllah ta'ala. Dengan izin Allah. Ada rezeki. Minggu depan kita sambung. Dan daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapa Sa'id Al-Khudri? Kita jumpa minggu depan insyaAllah. Dan untuk pengetahuan semua. Esok kita tak ada kelas. Saya kena pergi hospital. Biasalah. Rutin 6 bulan sekali ni kena pergi ambil darah. Jadi kalau jumpa doktor, saya boleh pergi dalam pukul 11 pagi. Tapi bila ambil darah, saya kena pergi awal pagi. Jam 9 saya kena ada sana dah. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Halalkan segala-galanya. Esok kita tak ada kelas Google Meet. Kita akan sambung hari Khamis. InsyaAllah semua nak. Mohon maaf sekali lagi. Okey. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ana, silakan. Nak tanyalah tentang azan ni lah. Orang, apakah syarat-syarat orang yang boleh azan? Dan lagi satu Ustazah, macam nak semayang Ba'diyah Isya kan? Boleh terus ke buat 4 rakaat ataupun 2-2? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Kak Ana. Soalan yang pertama iaitu apakah syarat-syarat orang nak azan? Syarat orang nak azan yang paling utama dia kenalah Islam. Kena Islam. Bila dia Islam, dia kena lelaki. Dia kena lelaki. Kalau kata dia tak akil balik pun tak apa. Kata budak-budak, kita suka azan masuk waktu. Ada cucu di rumah azan Ustaz, tok nak semayang, dia pun azan. Okey. Lelaki. Walaupun budak kecil dia tak akil balik pun azan itu sah. Okey, itu syarat yang utama. Dan kemudian yang syarat-syarat sunat dia, suara dia nyaring, lemak. Lemak merdu. Kalau suara tak sedap pun tak apalah. Janji dia ada 2 syarat. Dia kena Islam, dia kena lelaki. Tapi dalam rumah tu tak ada lelaki. Yang ada perempuan Islam. Azan lah. Katalah kita hari ni, tak lagi Zuhur, tak ada siapa-siapa, kita saja. Kita saja seorang-seorang tak sunat. Tapi kalau ada 2-3 orang, sunat azan. Kalau kita seorang-seorang,
sunat iqamah sahaja. Nah, itu syarat utama. Kemudian syarat sunat dia kena ada wudu, kena berdiri, kena menghadap arah kiblat. Itu di antara syarat-syarat dia. Katalah dalam rumah tu ada seorang lelaki atau mungkin suami kita yang tak mampu nak pergi berjemaah, kita suruh dia azan. Abang azan lah masuk waktu dah. Dia malu pula dah nak azan. Habaq kat dia besar pahala ni. Dia azan, kita tumpang pahalanya. Okey, itu soalan yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan Ba'diyah Isya. 4 rakaat. Boleh tak kita lakukan secara sekaligus dengan satu salam? Ya, boleh. Kita buat 4 rakaat sahaja. Aku sembahyang sunat Isya 4 rakaat. Ataupun sahaja aku sembahyang, sebut Ba'diyah. Okey, ataupun sahaja aku sembahyang sunat selepas Isya 4 rakaat pun boleh. Ataupun dia sebut sahaja aku sembahyang sunat Isya sahaja. Tak sebut berapa rakaat pun tak apa. Boleh. Sembahyanglah terus. Rakaat pertama, terus bangkit kedua, terus bangkit ketiga, terus bangkit dan keempat duduk bagi salam. Jadi sembahyang yang tidak ada tahiyat awalnya. Bangkit terus. Boleh buat secara 4 rakaat sekaligus ataupun kita nak buat 2 rakaat satu salam pun boleh. Wallahu a'lam kana. Faham insya-Allah. Terima kasih Ustazah, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Shima. Ya, Kak Shima nak tanya macam selalunya lepas azan, kalau bila kita dengar azan macam kalau kat masjid senanglah kita dengar azan kemudian baru solat. Tapi kita dekat rumah, kita dengar sat dengar, sat tak dengar, sat dengar, sat tak dengar tu macam mana? Okey. Terima kasih. Situasi kita samalah Kak Shima tu. Kita kan duduk jauh daripada masjid ataupun surau. Sat masuk dengar, sat tak dengar, sat dengar, sat tak dengar. Jadi macam mana kita nak kena tunggu bagi perhabis ke atau macam mana? Okey. Kalau kata kita sat dengar, sat tak dengar, duk nganga apa lagi? Boleh terus sembahyang. Janji kita yakin masuknya waktu. Kemudian kita nak jawab azan macam mana? Kan? Nanti dalam kita akan cerita pahala jawab azan dan baca doa selepas azan. Macam mana kita nak jawab dengan sat dengar, sat tak dengar? Okey, kita kan ada set handphone yang masuk waktu dia azan kan. Kita boleh jawab azan dan baca doa selepas azan mengikut rakaman yang berada di dalam handphone kita yang kita setkan. Boleh. Ila habis tu kita pun baca doa. Kita pun nak bangkit sembahyang dengar orang masjid baru doa azan. Hak yang dengar tak dengar tu. Tak apa, dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Okey Kak Shima. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah, saya nak tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, siapa ni? Saya Nur Fazila. Dari mana? Dari Kajang, Selangor. Masya Allah, jauhnya. Subhanallah. Ahlan wa sahlan ila ukhwa muslimah. Silakan. Kalau kadang-kadang kita dengar azan kan, dengar dekat radio ke ataupun TV, dalam masa yang sama kita dengar juga macam katakan kita dalam perjalanan juga dengar dekat radio, lepas tu kita dengar orang azan dekat masjid. So macam mana kita nak jawab azan yang mana lebih afdal? Yang dekat radio ataupun TV ataupun yang dekat masjid tu? Atau sebab kadang-kadang yang ni dah hayya ala solah, yang ni macam baru asyhadu Allah kan. So nak jawab tu macam mana Ustazah? Okey, baik. Terima kasih Noh di atas soalan ni soalan yang seruan azan yang bercampur-campur. Hak ni kita ni yang mana satu yang kita nak utamakan? Kita utamakan yang azan dulu-dulu yang mula-mula masuk dalam lubang telinga kita. Yang kita mula-mula dengar tu. Katalah radio dulu. Maka beri keutamaan yang mula-mula sekali kita dengar. Ataupun TV dulu, radio terlambat sikit. Ataupun mungkin hak yang masjid kita dulu. TV lambat lagi. Kita boleh tutup TV, kita boleh tutup radio.
beri keutamaan yang mana yang terlebih dahulu. Nah, maka kita jawablah azan itu mengikut turutan yang kita dengar secara clear. Yang secara jelas, yang mana yang masuk dulu-dulu sekali azan. Itu yang kita ikut. Okey? Okey. Faham, Okey, Ustazah? alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, saya sudah dulu, Nok. Saya mohon Assalamualaikum, ampun. Ustazah. Oh, ya, silakan. Kak Noria. Silakan, Kak. Ya, Alhamdulillah. Berkenaan dengan ilmu kat Ustazah. Kalau ni kita tak ada kelas kan? Kita menuntut ilmu melalui alam maya ni, adakah pahala dia sama juga macam kita pergi jalan cari ilmu kan? Pertanyaan tu lah Ustazah. Baik. Kak Noria, subhanallah. Terima kasih, soalan yang agak menyentuh hati sedikit, pahala menuntut ilmu kita dapat. Cuma yang kurangnya kita tak berjalan, dah. Kita kurang pahala dari segi berjalan sebab kata Nabi SAW, barang siapa yang berjalan ke majlis ilmu, selangkah dia melangkah, Allah Ta'ala hapuskan 10 kejahatan dan Allah Ta'ala gantikan 10 kebajikan untuk dia. Selangkah dia melangkah. Kita ni dah tak melangkah lama dah. Kurang sikit lah pahala dia. Tapi fadilat menuntut ilmu tetap sama walaupun di alam maya. Cuma yang itulah yang terkurang sikit pada langkahan kaki kita, pada doa, tumbuh-tumbuhan, pasir-pasir yang kita pijak. Mereka berdoa untuk orang yang menuntut ilmu. Kalau kita melintasi tanah perkuburan ketika mana dalam perjalanan menuntut ilmu. Waktu itu terangkat seketika azab kubur kepada ahli-ahli kubur. Kurang sikit lah pahala di situ. Tak sikit lah Kak Noh, banyak sebenarnya kan. Tapi fadilat ataupun kelebihan menuntut ilmu tetap kita perolehi walaupun di alam maya. Wallahu a'lam Kak. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, lagi satu nak tanya. InsyaAllah. Masa kita kadang-kadang ada masalah nak cepat kan. Tunggu azan tak azan itu kita solat. Tengah-tengah solat orang pun duk azan. Adakah bolehkah dikira macam tu? Okey, baik. Macam saya bagi tahu tadi, azan ini bermaksud pemberitahuan masuknya waktu solat. Okey? Boleh tak kalau orang azan tu, kita ni nak cepat. Kita terus semayang. Boleh. Ataupun dah masuk dah waktu, mungkinlah bila tu terlambat azan. Kita pun dah tengok, dah masuk dah ni waktu, dah lebih dah 3 minit dah. Kita pun sembahyang. Tengah-tengah sembahyang dia baru azan. Ketika tu apa kita nak buat? Teruskan sembahyang. Cuma kita disunatkan beri laluan terlebih dahulu. Pada azan tu bagi selesai. Tapi macam Kak Norah bagi tahu, kita nak cepat. Jadi kita sembahyang. Kita sembahyang, tengok-tengok. Oh, masjid baru azan. Sedangkan waktu dah pun masuk. Jadi teruskan sembahyang kita. Boleh Kak Ya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya lagi Ustazah. Ya, silakan. Kalau muazzin di kita azan di masjid kan pahala dia lebih banyak kan Ustazah. Macam mana yang buat di rumah, adakah dibolehkan buat di rumah? Dikira juga azan. Baik. Ya, di rumah dikira juga. Dia sunat muakkad tapi taklah sama fadilat dia macam di masjid. Di masjid ramai orang dengar, lagi ramai orang dapat manfaat. Di rumah ni takat mana yang ada dalam rumah itulah saja. Jadi dibolehkan. Untuk orang lelaki kan dia kena sembahyang di masjid. Ya. Tapi dia buat di rumah kan. Ya. Di rumah masuk dia kan, dia buat di rumah. Jadi dia tak pergi masjid lah, dia azan di rumah saja dengan ahli keluarga dia. Ya, dapat takat tu je lah. Jadi boleh Ya, baik. Okey. Ya, baik. Jazakallah khair. Afwan. Okey sudah dulu
Minta maaf banyak-banyak. Yang baik itu dari Allah. Yang lemah, yang kurang. Yang cacat celah itu adalah diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.